Di mana anak tu dia cenderung untuk makan satu jenis makanan sahaja, yang mana pemilihan dia untuk satu makanan tu dia rasa macam dia nak makan yang itu, nak makan yang itu saja, dia tak nak dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton Pak Enma. Okay, saya Laila Fadilah binti Omar daripada Salam Syahdan Specialist Hospital. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Pak Enma kerana menjemput kami untuk segmen Borak bersama Pak Enma. Okey, jadi hari ini kita nak cerita atau berkongsi sikit tentang makanan dalam kalangan kanak-kanak iaitu picky eaters. Okey, jadi soalan yang pertama dia cakap ni, anak picky eaters macam mana nak pancing selera? Okey, jadi picky eaters ni sangat common dalam kalangan kanak-kanak, terutama lebih kurang dalam umur 1 ke 2 tahun ataupun lebih daripada itu, ataupun sampai ke besar pun boleh jadi picky eaters ini. Okey, picky eaters ni di mana anak tu dia cenderung untuk makan satu jenis makanan sahaja, yang mana pemilihan dia untuk satu makanan tu dia rasa macam dia nak makan yang itu, nak makan yang itu saja, dia tak nak dah pilih makan lain. Okey, picky eaters ni dia terlibat dalam psychological jugalah. And then kalau secara berterusan perkara ni berlaku, dia akan memberi kesan juga, kesan yang tak baik ataupun kesan buruk pada anak tu sendiri. Dan antara kesan dia macam dia punya pembesaran dia boleh terbantut, dan dia punya berat dia tak seimbang dengan umur dia, badan dia boleh kekurangan zat, contohnya zat besi. And then lagi satu, anak dia boleh jadi macam kurang fokus ataupun tak aktif. Okey, jadi saya hari ni saya nak sharekan sikit beberapa tips yang ibu bapa di luar sana boleh gunakan, yang mana sedikit sedang banyak boleh membantu anda semua untuk mengatasi masalah picky eaters ini. Okey, tips yang pertama adalah ibu bapa tu kena tahu sendiri apa masalah anak dia. Okey, dalam picky eaters ni kita ada 4 jenis picky eaters. Yang pertama kita panggil sensory eaters, yang mana anak tu dia menolak pada satu makanan tu by sensory. Maksudnya bila dia rasa pegang makanan tu rasa macam lembik, berair, dia dah terus tolak. Itu yang pertama. Okey, yang kedua kita panggil preferential eaters, yang mana anak tu dia cenderung untuk makan satu jenis makanan saja. Contohnya kalau makanan dalam kumpulan karbo, dia nak makan roti aja, dia tak nak makan mi, dia tak nak makan nasi, dia tak nak makan spaghetti. Itu yang kedua jenis. Yang ketiga kita panggil general perfectionist. Yang ni yang betul-betul perfect. Sampai masakan pun dia pilih. Contohnya macam telur masak, telur mata kerbau, dia nak mak dia je yang masak, dia tak nak ayah dia masak. Dan telur mata kerbau ni dia tak nak yang lembik-lembik sangat, dia tak nak keras-keras sangat. Itu general perfectionist yang betul-betul perfect. Okey, yang ketiga kita panggil behavior responder, yang mana bila kita start panggil anak tu makan, dia dah start buat muka, dia dah buat muka macam nak termuntah. Itu antara jenis-jenis picky eaters ni. So mak ayah dia kena tahu anak dia di bahagian mana, anak dia jenis yang mana, try cater melalui jenis-jenis picky eaters ni. Okey, so tips yang kedua yang saya nak share adalah hormati mood anak. Anak ni dia ada certain mood. Kadang mood dia rasa macam dia okey, dia nak makan, dia makanlah. So ibu bapa ni kena pandai cater sikit. Kalau katakan anak dia mood tak okey sangat, kita hold kejap makanan dia, waktu makan dia. Okey. Okey, yang tips yang ketiga, pelbagaikan makanan anda. Gunakan real food dalam pemakanan anak anda. Contohnya kalau elakkan guna macam instant food. Bila instant food ni dia ada letak bahan pengawet dan bahan perasa yang kuat sikit. Yang mana bila kita dah start bagi anak makan makanan yang macam tu, anak tu akan rasa nak yang itu je, dia tak nak makan benda yang real food ni. Okey. Dan tips yang keempat, makan bersama keluarga. Okey. So kita makan satu meja dengan abang, dengan kakak dia. Mungkin dia tengok kakak dengan abang dia makan mi, abang dia ni makan roti, dan dia akan rasa macam, oh abang makan roti, kakak makan mi, aku pun nak makan juga. So itu menggalakkan anak tu untuk makan benda-benda lain lah. Okey. So tips yang kelima, plan dan makan on time. Plan waktu makan dia dan makan mesti kena on time. So that masa ni anak-anak dia dah tahu, okey,
by pukul ni mak dia dah nampak mak dia pegang pinggan, dia dah tahu dah. Dia dah kena makan masa tu. Kena biasakan daripada sejak kecil lagi. Okey, tips yang terakhir sekali yang mana saya rasa macam best sikit lah tips ni. Okey, buat sudut kesihatan dalam rumah. Mungkin ambil space kecil sikit, letaklah penimbang ke, letaklah ukur tinggi, and then monitor benda tu. So bila anak tu dia timbang berat dia, dia ukur tinggi dia, mak dia boleh tunjuk kat dia, adik punya berat dah naik, ni mesti sebab adik makan nasi hari tu. So bila macam tu anak akan rasa macam okey, makan nasi boleh cepat tinggi, boleh membesar dengan sihat. So dari tips-tips macam ni, mungkin kalau dari tips yang saya sharekan ni, mungkin sikit sebanyak boleh bantu mak ayah di luar sana untuk bantu anak mengatasi masalah PKS ni. Okey, itu saja. Harap semua dapat follow tips ni. Terima kasih.